الحمد لله القائل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk elakkan perbuatan yang membawa kepada fitnah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya kejahatan lidah itu amat banyak, kerana lidah ini boleh menyakiti atau menzalimi orang lain. Antaranya ialah perbuatan menabur fitnah. Fitnah ialah tuduhan, khabar dan seumpamanya yang diada-adakan atau dibuat-buat untuk memburukkan seseorang. Fitnah ini boleh berlaku apabila seseorang itu mengada-adakan suatu berita mengenai seseorang lalu menyebarkannya kepada orang lain dengan tujuan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan maruah orang tersebut. Fitnah juga boleh berlaku apabila seseorang menerima berita mengenai orang lain tanpa menyelidiki kesahihannya lalu menyebarkannya kepada orang lain, sama ada dengan niat untuk memburuk-burukkan atau sebaliknya. Dalam ajaran Islam, menabur fitnah merupakan satu perbuatan yang haram, tercela dan termasuk dalam dosa-dosa besar, kerana perbuatan ini mendatangkan kesan buruk kepada agama dan masyarakat. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 19 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, sesungguhnya orang yang suka terhebah tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui yakni segala perkara, sedang kamu tidak mengetahui yakni yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada asalnya fitnah ini merupakan perbuatan menyampaikan sesuatu yang tidak benar melalui percakapan dari mulut ke mulut. Namun dengan kemajuan teknologi yang ada pada hari ini, penyebaran fitnah semakin mudah tersebar dengan hanya menggunakan jari sahaja. Contohnya, ada dalam kalangan ahli masyarakat kita pada hari ini
yang terlalu teruja untuk menjadi orang yang pertama berkongsi apa-apa jua maklumat atau berita di alam maya tanpa memastikan terlebih dahulu kesahihan sesuatu maklumat, sehingga secara tidak sedar perkongsian tersebut telah menimbulkan fitnah kepada orang lain. Akibatnya, perbuatan tersebut telah menjatuhkan dan mengaibkan maruah seseorang yang akhirnya boleh membawa kepada pertelingkahan dan permusuhan sesama manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu perkataan yang termasuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menganggapnya penting, dengan sebab satu perkataan ini dia terjunam ke dalam neraka Jahannam. Oleh itu, sedarlah bahawa perbuatan menabur fitnah ini mendatangkan keburukan yang besar kepada pelakunya. Antaranya ialah dosa penyebar fitnah ini disifatkan sebagai dosa sesama manusia. Dosa ini tidak akan diampunkan kecuali orang yang difitnah memaafkan perbuatan tersebut. Mereka yang melakukan perbuatan fitnah ini akan menanggung kerugian yang amat besar dan akan menerima penyesalan yang tidak terkira di akhirat kelak. Mereka akan menjadi muflis di akhirat serta akan tersisih daripada memperoleh tempat yang penuh dengan kenikmatan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tahukah kamu siapa sebenarnya orang yang muflis? Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum menjawab, muflis sepanjang pengetahuan kami ialah orang yang tidak mempunyai wang dan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan muflis harta aku maksudkan, tetapi muflis pahala pada hari kiamat. Sebahagian umatku pada hari itu datang membawa amalan-amalan salat, puasa dan zakat. Pada masa sama juga dia membawa dosa-dosa mencela orang, memfitnah orang, mengambil harta orang, membunuh orang dan memukul orang. Penyelesaian pada hari itu ialah dengan mengambil amal kebajikannya lalu diberikan kepada orang yang dizaliminya. Sekiranya amal kebajikan yang dibawanya belum cukup, akan diambil dosa-dosa orang yang dizaliminya lalu dibebankan ke atas kepalanya, kemudian dicampakkannya ke dalam neraka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sayugaya diingatkan bahawa kebenaran dalam menyampaikan sesuatu berita perlu dititik beratkan. Kita hendaklah meneliti dan merujuk kepada sumber yang benar bagi memastikan kesahihan sesuatu maklumat. Janganlah terlalu tergesa-gesa menyampaikan berita yang diterima, kerana sikap tergesa-gesa itu sebenarnya datangnya daripada hasutan syaitan. Sebarang perkara atau berita yang diterima perlu dipastikan akan kebenarannya, khususnya perkara-perkara yang melibatkan agama, keselamatan dan hubungan sesama masyarakat. Rujuklah kepada mereka yang berwajib atau pihak berkuasa agar maklumat yang diterima itu benar dan tepat sebelum dikongsikan dengan orang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana tanggungjawab memastikan kesahihan ini merupakan satu kewajipan bagi setiap orang. Walaupun maklumat yang ingin kita sampaikan bukan daripada sumber atau tulisan kita, akan tetapi sekiranya perkara yang kita sampaikan tidak benar, maka kita juga turut berdosa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 217, wal fitnatu akbaru minal qatl, bermaksud dan ingatlah angkara fitnah itu lebih besar, yakni dosanya, daripada pembunuhan. Justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru kepada jemaah sekalian agar sentiasa berhati-hati terhadap apa-apa jua berita yang ingin kita kongsikan,
sama ada secara lisan atau secara maya. Semoga kita semua dijauhkan daripada keburukan fitnah ini yang boleh merosakkan diri, masyarakat dan negara, bahkan akan menempah kerugian yang sangat besar di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Bermaksud, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, yakni supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Yakni jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala penerima taubat lagi Maha mengasihani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإغراما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya
kepada bapa saudara junjungan kita Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syari'atik As-Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum As-Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'lu Johor Darut Ta'zim, kepada Raja Zaris Sofia binti Al-Marhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل الكفرة ومبتدع السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.